Yo guys, and welcome to my video. So kali ni aku akan adakan award untuk penghujung tahun 2022 sebab aku dah sentuh semua flagship. Basically hampir semualah. Ada juga yang dah masuk end of 2022 tapi aku tak sempat nak pegang. Antaranya adalah Xiaomi kan, punya latest version. Lepas tu kalau tak silap Vivo pun ada juga. And then Redmi, so korang sendiri faham lah. So tak dapat dekat tangan aku tak akan mentionkan dekat sini. Semua benda yang aku bagi tahu and award yang aku bagi ni berdasarkan aku punya opinion sendiri dan pengalaman aku sendiri. Bukan aku cakap tengok dekat website, bukan pergi dekat tanya opinion orang lain. Tapi ni adalah genuine aku punya pendapat sebab ni adalah device yang aku memang guna untuk promotekan, untuk bagi tahu dekat korang macam mana kesemua behavior punya device dekat sini. So, without wasting any more time, aku dah teruja dah sebab banyak jenama yang aku sentuh tahun ni. Dan antara yang baru juga aku sentuh adalah Red Magic. Kalau ikutkan, aku dah sentuh model ni ataupun jenama ni dah lama dah. Cuma aku tak bagi tahu dekat korang semua je. And contohnya macam OnePlus dah start muncul balik. And then kita ada Oppo dah start buat foldable phone. So sekarang ni aku sangat-sangat teruja untuk bagi tahu macam mana all those award yang dia orang akan dapat. Okay, yang pertama sekali kita nak cakap pasal dia punya operating system lah. So macam yang korang tahu, untuk operating system akan ada dua je, tak ada yang lain dah. Dulu kita ada BB, kita ada CBN, kita ada Sony Ericsson kan. Sekarang dah tak ada dah benda tu. Kita hanya ada Android dan juga iOS. Ada juga skin Android tu, tapi aku lebih kepada overall. Untuk tahun 2022 ni, aku akan bagi award dekat operating system yang terbaik bagi aku untuk tahun 2022 adalah Android 13 daripada Pixel UI. So dekat sini kau boleh tahu yang Pixel UI ni boleh kata favorite phone aku untuk guna tahun 2022. Mainly mungkin korang cakap pasal kamera, tapi bagi aku sendiri dia lebih kepada operating system. Dia memang buat untuk kalau seorang suka buat multitask, this is the one yang korang akan ambil. Tapi ada opsi contohnya macam Samsung ke, dia memang fokuskan untuk multitasking juga. Tapi untuk orang yang suka simple UI and memang datang memang untuk Android, this is the one you should get. And customization tu kalau ikutkan dekat iOS ada, and consistent dekat iOS memang ada. Cuma dekat sini lagi superior daripada sebuah iOS. Next up, kita akan pergi dekat charging speed paling laju tahun 2022 ni. Ada beza ke tahun 2021 in terms of charging speed, Fazli? Aku akan kata sangat-sangat minimal. Dan kebanyakannya still support voltage yang sama je. So, award untuk charging speed paling laju dalam 2021 ni adalah jatuh kepada OnePlus 10T. So untuk device ni actually dia memang support 120 watt, tapi dia boleh bagi charger 150 watt. Aku sangat suka bila dia buat option macam ni sebab kita tahu tak semua device akan support 120, tak semua device akan support 150. Tapi OnePlus nampak gayanya memang cuba untuk marketkan device dia orang untuk charge lagi laju. Dia memang terkenal dengan dash charge tu. So dekat sini this is the fastest and the highest wattage in terms of smartphone punya charging speed. So dekat sini boleh charge sampai 19 minit untuk 0 sampai kepada 100%. Korang tak perlu nak tunggu lama. Basically korang duduk sekejap, charge dah at least 50% untuk guna as a daily driver kan. At least boleh tahan the whole day. So dekat sini aku bagi award dekat OnePlus. Ada juga yang laju dekat sini. Contohnya adalah Xiaomi 12T Pro. Dekat sini dia boleh support sampai 120 watt dan bateri pun besar juga, 5000 mAh, and minit yang sama, 19 minit. Tapi dekat sini option dekat OnePlus 10T ni bagi kemenangan yang superior bila dibekalkan dengan 150 watt tu untuk dia punya charging speed. Alright, seterusnya kita akan pergi dekat bateri yang terbaik untuk korang dapatkan tahun 2022 ni. That is, cuba korang teka. Mesti kau ingat iPhone lagi kan? Last year iPhone, tapi kali ni berubah. That is ROG Phone 6D. Yang ni memang khas untuk orang yang nak bateri at least 2 hari tahan untuk pergi dekat mana-mana. Sebab kalau buat camping ke, kau pergi travel luar negeri ke, dan nak bateri yang tahan lama, this one is a good choice untuk letakkan dekat dalam poket korang untuk dia punya battery life. So dekat sini dia ada 6000 mAh dengan charging speed is quite fast. Dan korang actually ada option untuk main game sebab dia ada trigger dekat atas ni. Dan juga screen ni pun boleh pergi sampai 100 lebih dia punya screen hertz ataupun refresh rate. So siapa tak suka dengan jenama ROG dan siapa tak kenal dengan jenama ROG? Sebuah gaming phone memang dibuat khas untuk orang
main game dekat luar, especially ataupun outdoor. So dekat sini tahniah dekat ROG Phone 6D sebab dapat special award untuk bateri paling tahan dalam all these devices, especially untuk sebuah kategori flagship. Sekarang kita akan beralih kepada kamera pula. So dekat sini kamera apa yang terbaik in terms of quality, in terms of looks and everything. Tapi kau kena ingat, aku tak masuk sekali dengan video. Sebab kalau cakap pasal video, korang sendiri tahu tak boleh nak kalahkan iPhone. So kali ni aku akan determine by camera quality saja ataupun tangkap gambar saja. Kali ni aku akan berubah angin sikit ataupun berubah punya pendapat. Untuk kamera terbaik tahun 2022 adalah jatuh kepada Huawei Mate 50 Pro. So actually jenama ni memang dah lama collaboration dengan Leica. Tapi kali ni this is the first time dia ubah collaboration tu ataupun dia dah end collaboration dengan Leica. So kali ni dia memang like daripada Huawei juga. So Huawei actually tubuhkan syarikat, kalau tak silap aku nama dia adalah Xmesh. So kamera ni adalah kamera Xmesh untuk letakkan dekat dia punya Huawei flagship devices, Huawei Mate 50 Pro. So dia punya hasil boleh kata, kalau korang tengok dia punya finishing, dia punya processing and dia punya hasil quality tu memang terbaik dekat Huawei. Tapi not denying that Pixel pun boleh kata dapat hasilkan almost the same juga. Cumanya dekat sini aku lagi suka processing daripada Huawei tu sendiri in terms of nak tangkap gambar. Pixel user jangan terasa, tapi nombor 2 adalah Pixel. Nombor 1 adalah Huawei Mate 50 Pro in terms of tangkap gambar. And dia punya sensor pun tak besar pun. That is 50 megapiksel. Lepas tu dia punya 64 megapiksel untuk dia punya telefoto. Lepas tu sama juga macam Google Pixel 7 Pro in terms of dia punya sensor punya size ataupun sensor punya megapiksel. Alright, seterusnya kita akan pergi dekat feature terbaik lah untuk smartphone ni. Sebab semua orang ada hardware yang sama, semua orang ada software yang sama. Tapi feature apa yang membuatkan dia a bit unik daripada telefon orang lain especially. So dekat sini aku akan bagi, tapi aku rasa macam controversial sikit. That is iPhone 14 Pro dekat sini. Feature apa tu Fazli? Aku tahu ramai yang macam akan kritik feature ni. That is dia punya Dynamic Island dalam iPhone 14 Pro. Kenapa iPhone 14 Pro menang in terms of feature dekat dalam sebuah smartphone? Basically dia macam oblong style of notch je kan, and a bit smart lah sebab dia dapat displaykan all that thing. Dia actually quite clever untuk hilangkan orang punya keraguan and even promotekan dia punya punch hole display dalam screen ni dekat sini. Sebab kalau kita tengok tak ada feature dekat situ ataupun tak ada pun Dynamic Island tu, kita akan kata macam uduhnya dan macam tak make sense apa buat benda macam ni. Sebab notch tu dah kira teruk lah. Untuk explanation aku, dia punya Dynamic Island ni add quite a fun untuk interaction dalam sesebuah smartphone. Walaupun aku kata dia punya Dynamic Island tu agak tinggi kan, so korang kena tekan dekat bahagian atas, so korang kena buat fidget finger lah sikit untuk capai sampai atas display tu. And dia punya animation pun sangat-sangat smooth. And kalau korang guna apps yang melibatkan Dynamic Island, akan rasa macam Dynamic Island tu sangat-sangat involving. Tapi the fact that dia still akan ganggu korang punya video experience, aku tak nafikan. Dan dia tak mengganggu macam bila aku panggil control center. Sama macam Android juga dekat sini. Okay, alright, sekarang kita akan pergi dekat last year aku tak masukkan gaming phone, tapi kali ni aku akan sertakan the best gaming phone yang aku dah experience so far adalah ROG ke? Tak, tapi the new model yang aku review untuk korang juga, that is Nubia Red Magic 7S Pro. Ada reason dia sebab kenapa aku pilih telefon ni. Bukan dia ada headphone jack, dia bukan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terbaru, bukan sebab tu. Bukan ada stereo speaker, tapi dia lebih kepada kipas dekat dalam ni. Kenapa aku pilih kipas dekat dalam? Okay, kalau korang seorang gamer kan, so korang mesti nak, ataupun at least korang tahu Malaysia ni panas. So kalau korang pergi dekat luar and main game on the go kan, mestilah nak telefon korang tu macam sejuk. At least tak bakal lah korang punya tangan. Tapi aku faham, mungkin ada juga yang pakai case. Tapi we cannot deny the fact that prosesor untuk gaming phone memang sangat-sangat panas dan perlukan penyejuk yang bagus. Kalau kipas ni is a next level and bukan semua orang boleh buat. Dan bila ada kipas dekat sini, akan buatkan telefon ni biasanya nampak macam bulky kan. Tapi yang ni tak. This is a good design untuk masukkan benda yang besar dan surprisingly comes across the whole phone. So ni adalah keunikan yang ada dalam sebuah Nubia Red Magic 7S Pro. The best gaming phone
yang aku boleh tawarkan dekat korang in terms of nak pergi gaming on the go. Next up, kita akan cakap pasal telefon yang paling banyak pilihan kalau korang nak beli, especially a flagship phone, tapi at the same time banyak. Biasanya option macam ni kan hanya ada pada sebuah telefon mid-range. Sebab flagship kita fokus on one device only, one model je, ataupun dua tu dah kira banyak dah. Tapi ni dah kira ada macam 6. So korang patut admire ataupun tahu pasal device ni. That is, kalau korang nak tahu, cuba korang teka device apa tu yang banyak sangat pilihan, termasuk prosesor. That is ROG Phone 6 dan ROG Phone 6D. So kalau korang nak tahu, ROG Phone 6 ni ada dah normal version dan dia juga ada Pro. ROG Phone 6D dia ada normal version, dia ada ultimate version, dia ada Batman version. So dekat sini ada dalam 5 tak silap aku, in terms of dia punya option untuk korang beli. And korang ada pilihan contoh macam display dekat belakang, korang ada pilihan untuk tambah aksesori, korang ada pilihan untuk tambah RAM. Lepas tu korang juga ada pilihan untuk tambah cooling system, bukan just aksesori tapi dekat dalam device ni, yang mana boleh buka and boleh akses terus sejukkan dia punya kipas dalam sebuah telefon. That's quite superior untuk sebuah telefon gaming. Rasa macam Red Magic ni macam dah next level dah. So yang 6D pakai MediaTek dan yang ROG biasa ni pakai Snapdragon. Korang ada 2 option untuk prosesor dekat sini. So dekat mana yang offer benda macam tu? Tak ada. Dia orang je yang bagi benda ni. Alright, next up kita akan cakap pasal the best looking smartphone 2022. Telefon mana yang nampak paling cantik, paling symmetrical, paling kata best in overall kalau tengok dari segi angle lah. Okay, dekat sini aku akan bagi dekat Nothing Phone 1. Dia bukan just nampak nice and clean je, tapi dia actually transparent dan boleh nampak segala benda dekat dalam. Tapi dia punya trick dekat sini, dia bukan promote nampak interior dekat dalam, tapi lebih kepada glyph yang ada ataupun dia punya lampu dekat belakang tu buatkan dia nampak sangat-sangat unik. In terms of looks, dia tak nampak buruk. Bila orang tengok dah tahu dah ni adalah sebuah telefon daripada Nothing and bukan telefon daripada orang lain, dan tak nampak fake sangat pun. Dan untuk lampu, dia boleh interact dengan kau punya accessories, korang punya charging and korang punya notification sekali. Kalau dapat notification, times lay down dekat bawah macam ni. Even dapat terima call ke apa ke, time dalam poket, dia menyala dekat seluar kan. Alright, sekarang kita akan pergi dekat budget flagship 2022. Tahun lepas actually harga dah turun like RM2,000 untuk in terms of sebuah flagship. Tapi tahun ni naik sikit, mungkin sebab inflasi. So korang faham sendiri lah. So dekat sini aku akan bagi award dekat Xiaomi 12T Pro. Harga dia RM2,699, tapi kau akan dapat the latest hardware. Dia punya screen pun lawa 120Hz, and kau dapat option RAM tinggi juga. Lepas tu dekat sini juga dia boleh dapat kamera sampai 200 megapixel. This is the only one yang ada dekat sini support 200 megapixel. Orang lain still pakai 50, tapi kau kena tahu juga yang untuk telefon flagship usually akan pakai nice je dia punya megapixel. This is the only one yang tawarkan megapixel count yang sangat-sangat tinggi dekat sini. So tahniah dekat Xiaomi 12T Pro sebab dapat budget flagship tahun 2022. Sebab benda ni actually sangat-sangat susah untuk bagi sebenarnya. Alright, sekarang kita akan sampai ke part flagship terbaik tahun 2022. Telefon apa tu? Dia mestilah terbaik dari segi screen, dia punya kamera, dia punya bateri, dia punya charging speed dan sebagainya. Telefon ni aku actually dah beritahu dah, kalau Samsung pakai Snapdragon, dia automatically menang. So adakah Samsung juga tahun ni? So telefon yang terbaik tahun 2022 sekarang ni adalah, tak terkejut dah, Samsung Galaxy S22 Ultra. Ada banyak sebab sebenarnya. Sebab okay, in terms of design, dia memang nampak sangat-sangat lawa. In terms of dia punya processor, dia pakai latest Snapdragon, tapi tak adalah macam Snapdragon 8 Plus kan. Still a newest Snapdragon, dan dia punya performance tak jauh beza pun in terms of dia punya Plus and normal version. Lepas tu in terms of dia punya kamera, dia banyak option dan dia pakai telefoto yang boleh zoom sampai 100 kali kalau tak silap aku. Dan in terms of battery life, dia juga tahan. So ni adalah telefon Samsung yang aku pakai sangat-sangat lama dan suka. Dan benda yang membuatkan dia a bit unik daripada orang lain adalah dia ada S Pen. So dekat sini kau just bukan dia support S Pen, tapi dia boleh support S Pen dekat dalam device dan still pakai bateri yang sangat-sangat besar. Aku sangat-sangat suka dan memang patut pun dia menang telefon terbaik tahun 2022 ni, especially in terms of dia punya screen. So kalau korang suka quality screen yang sangat-sangat cantik, aku prefer Samsung Galaxy S22 Ultra. You know what guys, aku rasa tak sepatutnya aku buat this category sebab rasa macam a bit controversial. Tapi still benda tu mengganggu fikiran aku, dan mengganggu duit aku juga. So
Apa tu Fazli? That is telefon paling teruk tahun 2022 untuk aku sendiri beli, untuk korang sendiri beli. Telefon apa tu Fazli? Okay, jap. Samsung ke? Bukan. OnePlus ke? Bukan. Nothing ke? Bukan. Jawapannya adalah, korang terkejut tak? iPhone 14. So Apple actually discontinue mini version. So iPhone 14 adalah the new, orang kata telefon paling murah flagship untuk dia orang punya kategori ataupun dia orang punya line up. Kenapa dia paling teruk? Ada banyak reason sebenarnya. So in terms of dia punya hardware, dia still pakai kamera yang sama, which is 12 megapixel, sama macam yang previously. Dia bukan sama macam iPhone 14 Pro ni, which is pakai 48 megapixel. Not just that, dia just tambah feature yang stabilize mode tu. So ataupun sport mode. That thing boleh tambah je dekat line up yang lain, kan? Tapi Apple still nak buatkan benda tu sebagai feature dalam iPhone 14 ni, base version ni. Lepas tu, not just that, dia pakai screen still sama lagi 60Hz. Dia bukan 90Hz, dia bukan 120Hz. Korang actually bayar telefon ni, harga dia RM4,199. Namakan aku satu device yang harga RM4,000 ke atas tak pakai 120 ataupun 90Hz. Aku tunggu. Basically tak ada. So this is the worst. Not just that lah, kita akan cakap pasal dia punya processor. Dia pakai last year punya processor kot. Lepas tu dia introduce telefon ni sebagai telefon baru tahun 2022. Bagi aku, better korang ambil iPhone 13 Pro ataupun 13 Pro Max instead of ambil iPhone 14 baseline ni. Even aku cakap 14 Plus tu pun tak berbala untuk beli, sebab hampir sama ataupun hampir dekat dengan Pro version dah dekat sini. So tahniah Apple sebab cipta nama untuk kategori dalam kau punya line up sendiri. Sekarang kita akan pergi dekat foldable phones pula. So untuk terbaik tahun 2022 ni adalah, cuba korang teka. Yap, Samsung Galaxy Z Fold 4. Untuk device ni, Samsung actually dah banyak buat improvement, and termasuklah sekali dia boleh ataupun boleh masuk dekat dalam air. So dia punya hinge ni actually dah ubah, dah boleh buat water, dia bukan water resistant, dia lebih kepada boleh serap air. Sebab Samsung tak boleh nak buat apa, dia memang flex, so air akan masuk. So dia terpaksa buat cara lain untuk buatkan hinge ni memang water resistant. So other than that, dia still pakai kamera yang tersembunyi dekat dalam tu, which is quite nice, dan korang tak akan dapat tengok ataupun perasan pun bila tengok on the spot. And in terms of dia punya usability ataupun features, boleh kata dia support S Pen juga, khas untuk S Pen sebuah Galaxy Fold, which is lembut tu kan. Dia punya UI, dia punya multitask memang terbaik untuk sebuah telefon foldable. Ramai juga yang cakap, kenapa tak bagi dekat Oppo Find N2 ni. Dia adalah compact foldable yang aku sangat-sangat suka, especially sebab dia memang usable sangat-sangat in terms of nak cakap bawa ke mana-mana, and nampak normal je instead of bawa telefon yang panjang. Telefon ni sangat-sangat exceed aku punya expectation dan usable sangat-sangat untuk semua orang guna especially. Alright, sekarang kita akan masuk dalam kategori innovation terbaik tahun 2022. Kau boleh tahu, kita bukan terikat dengan smartphone sebab innovation ni meluas sangat-sangat. Innovation ni jatuh kepada, cuba korang teka, Huawei Watch D dekat sini. Yap, ni adalah jam terbaru daripada Huawei, masuk last end of 2022 punya quarter, yang mana jam ni boleh support ataupun boleh ada blood pressure measurement. So untuk orang yang tak tahu, dia boleh ukur korang punya darah ni ataupun blood flow ataupun blood pressure tanpa perlu pergi klinik, sebab yelah korang perlu ada equipment khas untuk pantau korang punya blood pressure kan. Benda ni adalah yang pertama yang aku tengok dan sangat-sangat penting. Dan kalau orang memang cari feature ni ataupun this blood pressure punya measurement tanpa perlu bawa bag, nak bawa alat khas dan sebagainya, ni adalah game changer untuk orang tu. Sebelum ni kita nampak macam heartbeat, lepas tu blood oxygen, sensor untuk kita punya suhu badan dan sebagainya. And in the future, orang kata akan boleh pantau blood sugar juga. Blood pressure pun dah sangat-sangat promising dekat sini, dan ramai je orang yang perlukan jam ni, especially orang yang tua contohnya. So bagus sangat-sangat Huawei dapat bagi this option dan this innovation dalam sebuah jam. So tahniah Huawei sebab mulakan dulu. Kategori yang paling last dekat sini, that is kategori pilihan subscriber flagship tahun 2022. Ramai actually yang macam nak troll aku lah dekat sini, sebab ramai yang pilih Xperia One Mark 4. So aku perasan benda tu dan aku pantau je. Korang macam ni dah berpakat ni sebab aku kutuk kan telefon Sony Xperia. Aku still akan tengok juga kategori tu sebab tu adalah pilihan korang, dan ni juga antara yang dapat pilihan untuk menang.
Tapi kalau kita kira balik voting count, yang menang adalah iPhone 14 Pro dekat sini. Aku tak tahu korang macam mana boleh pilih Sony tu. Tapi pilihan subscriber dekat sini adalah iPhone 14 Pro juga. Kita dah dapat 2 tahun dah iPhone menang in terms of subscriber dekat sini. Kenapa korang tak pilih Android? Teruk sangat ke diorang ni? Cuba bagi tahu aku. Apa pun aku tak salahkan korang sebab ada peminat dia, and ramai peminat untuk iPhone series kalau kita nak cakap sebuah fanbase. Alright, aku rasa tu je lah. Tahniah kepada pemenang, gaming phone, operating system, kamera, bateri, fast charger, innovation and everything. Dan aku harap tahun 2023 ni kita akan nampak banyak lagi pembaharuan dan feature baru yang kita boleh rasa, and in the future kita akan enjoy guna sama-sama. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe, show some keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye!